Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam Spotlight Tanpa Prejudis dibawakan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, dan Spotlight membawakan anda topik-topik dan juga perkara-perkara yang perlu dibincangkan yang berlaku di sekitar industri kreatif Malaysia, terutamanya dalam bidang TV dan juga filem. Minggu lepas kita membincangkan tentang kegemilangan dan kemeriahan Festival Filem Malaysia ke-31 dan kita telah membawakan kita punya pemenang-pemenang di studio, dan minggu ini kita akan bawakan satu lagi topik yang sewajarnya diperkatakan. Mari kita saksikan apakah topik untuk Spotlight minggu ini. Terima kasih atas pertolongan Datuk. Sungguh bertuah bendahara mempunyai sebagai nadi kepada sebuah naskah, kesempurnaan filem, hatta drama atau pementasan yang dipersembahkan adalah cerminan kepada penulisan skrip yang sempurna. Misalnya seperti yang diberikan filem Wan Tu Jaga yang dihasilkan selepas kelulusannya beberapa kali ditolak polis di Raja Malaysia. Bukan hanya menyediakan penceritaan yang berupaya menambat hati semua, termasuk pelabur atau pemamer, malah lebih penting dapat meyakinkan audiens yang boleh menjadi juri yang paling pedas kritikannya. Begitupun kala platform antarabangsa makin galak disasarkan pemain seni untuk mempersembahkan naskah tempatan, industri tanah air dikatakan masih dibelenggu penghasilan skrip tidak bermutu. Ia berlaku ketika dunia mula memberi perhatiannya kepada naskah tempatan, misalnya The Garden of Evening Mist yang diangkat daripada novel terkenal penulis Malaysia Tan Tuan Eng yang baru ini meraih anugerah cerita asal terbaik Festival Filem Malaysia ke-31. Isu antara yang berbangkit menyentuh soal kedalaman penyelidikan oleh para penulis skrip. Ia malah antara perkara utama yang sering menjadi pertikaian dalam kalangan audiens yang membawanya ke diskusi maya lantaran kredibiliti skrip yang dipertikaikan. Cerita skrip lemah dan ditakut lama terus menghambat produksi, menambah kerengsaan audiens yang semakin didedahkan dengan naskah bermutu daripada luar seperti yang disediakan di platform penseriman Netflix misalnya. Soalnya, adakah penulis skrip terhimpit dengan cabaran kreativiti atau tersekat dengan sistem? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dengan saya dan juga tetamu-tetamu yang bakal menyertai saya di studio ni dan juga secara virtual. Dan anda terus saksikan Spotlight secara live di Facebook FINAS Malaysia, dan juga anda juga berpeluang untuk menonton Spotlight menerusi TVS setiap Khamis jam 10.30 malam. Baik, itu dia topik kita pada hari ini. Tanduskah skrip yang berkualiti yang mampu dilahirkan oleh penulis-penulis pengkarya-pengkarya di Malaysia ini? Seperti yang kita tahu, secara umumnya anda mungkin faham, publik mungkin faham bahawa skrip ini adalah tiang teras kepada sebuah kejayaan ataupun kejatuhan karya, sama ada di filem ataupun TV. Kerana seorang penulis skrip biasanya dia akan tanggungjawabnya adalah untuk melontarkan subjek matter, isu, konflik dan persoalan yang seharusnya memberi tarikan kepada pembikin filem dan juga penonton-penonton untuk sama-sama menyaksikan persembahan itu, sama ada dia bagus ataupun tak bagus. Baik, minggu ini seperti yang kita katakan, saya akan disertai oleh beberapa orang, 3 orang. Salah seorangnya adalah seorang penerbit, salah seorangnya adalah seorang pengarah dan juga pengarah sinematografer, dan juga seorang lagi adalah pelakon terbaik. Mari kita saksikan siapakah tetamu-tetamu Spotlight minggu ini. Tapi kau maafkan aku. Apa semua terjadi adalah keadaan dan kadar Allah. Aku tak nak begitu. Habis itu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Kedai Maruah. Buat drama apa pula? Doa lah supaya orang kampung ni mati. Apa salahnya? Kalau tu dah jadi... Hei, kau. Sekejap. Ke polis. Sudah mau pulang ke Indonesia?
Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama dengan saya dan di studio sekarang saya ingin mengucapkan selamat datang kepada penerbit senior kita from company yang digembar-gemburkan sekarang ni. Nama dia dah semakin meningkat, Infinitus. Gayatri, terima kasih datang kerana meluangkan masa dengan saya di sini. Thank you. Thank you so much for inviting me. Everything semua okey? Semua okey. Congratulations untuk apa-apa pun pencapaian dalam Sangka, dalam FFM 31. Right? Okey. Dan di sebelah kanan saya, ni dia. Director, sinematografer dan juga producer sekarang ni, Raja Mukris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bro. Kerana bersama dengan Spotlight. Kita tahu kau sibuk dengan tugasan masing-masing, tapi hari ini kita akan bincangkan topik yang sangat penting melibatkan kerja korang juga sebagai penerbit dan juga pengarah. Dan kita ada seorang lagi, Dr. Rosdin Subuh, best actor kita secara virtual sebentar lagi. Baik. Kita dah clear tentang tajuk yang diutarakan tentang ini. Saya nak mulakan dengan Gaya. Gaya sebagai seorang penerbit. Ya. Sepanjang anda menerbitkan karya-karya filem sebelum ini, apakah komen anda tentang statement yang mengatakan bahawa Malaysia kita sangat-sangat ketandusan karya-karya penulisan skrip ataupun screenplay yang baik? Are you agree with that dan kenapa benda itu berlaku? Okey, so saya bagi answer yang panjang sikit lah. Okey. Daripada saya kecil, saya bekerja sama dengan director yang jadi scriptwriter. Okay. So dulu dia punya senario dengan sekarang sangat berbeza. Okay. So dulu bila kita bekerja dengan Mamat ke, dengan Aflin ke, siapa-siapa, dia lah penulis skrip, dia lah director. Okey. Okay, so itu kalau nak cakap berkualiti itu because dia faham sendiri apa yang dia nak shoot. Okay. So at that time tu rasa macam berkualiti. Lepas tu at a certain point tu kita dah berubah. Maybe too many films. Dulu kan kita ada berapa film je satu tahun kan. Okay. Let's say like 3 films a year ke, 5 films a year ke. So semakin bila dah semakin macam 35 films, 52 films a year, kita dah semakin macam competitive untuk dapatkan director yang scriptwriter and also to find scripts yang okay, kalau dia dapat that director, I nak dapat siapa. So kita start competing that way. So kita nak dapatkan script yang bagus, so kita dah start berubah. We start evolving. So the evolving tu is that nowadays, well, I don't know untuk semua orang tapi untuk kita yang mencetuskan idea. Kita yang commission, kita yang tentukan apa cerita. So kita as producer, kita yang menentukan konsep dengan sinopsis. Lepas tu kita hire writers untuk tulis. Kalau nak cakap pasal ketandusan, I suppose yang saya setuju adalah part yang di Malaysia kita tak dapat scriptwriters yang akan datang dengan completed scripts. Dia tak bagi, okay look, inilah saya dah kerja on this 5 years. Dia dah invest the whole time melahirkan naskah yang lengkap. Take it, you read it, tak ada. So kalau ya pun, I think in my whole career, I dapat one guy yang tulis first draft script yang dia nak pitch to us. I see. So susah lah, basically susah. So a lot of times kita yang bagi idea, lepas tu kita bekerjasama dengan the writers. Yang saya rasa also the topic yang kita cakap just now, for me script writing ada 2 part, creative dengan technical. Okay. Yang saya rasa adalah problem sikit adalah the technical side. So pasal structure ke beats ke apa, kita producers kita tak tahu pasal technical side. Bukan kita punya area. Bukan my area. Yes. So kita pergi by instinct. Yep. So kalau I baca your script, I suka by instinct. Bukan by macam by scene 30 ni sepatutnya benda ni berlaku. You know, saya tak kira macam tu lah. I baca, I suka. Macam tu. Alright. Mukris. Ya. Engkau dulu engkau sebelum sebagai pengarah kan? Sinematografer, engkau memang banyak melalui proses-proses skrip ni lah kan? Betul. Kan? Sebab engkau yang akan translate itu dalam bentuk visual dan everything kan? Betul. Sebelum kita nak pergi ke belakang lagi tu, engkau sekarang sebagai penerbit dan juga engkau mengarah. Tentang komen bahawa memang kita punya mutu ataupun kualiti-kualiti yang baik dari segi penulisan tu agak lemah. Apa komen dan why? Kita ada dapati benda-benda tu Lin, tapi itulah words quality pada saya tak tahu macam mana nak describe that quality sebab pada quality saya script maksudnya kau tak tahu nak describe kan? Tak tahu nak describe what is the quality script. Apa yang saya tahu adalah sebagai penerbit ialah bila kita ada idea, we find a script writer yang selalu bekerja dengan kita, yang faham tentang kita dan kita ajukan pada dia, okay, write the idea for us. From our idea and then pergi ke skrip tu. Jadi apa yang terjadi adalah rasa terhadap keseronokan membaca skrip itu adalah ultimate bagi kita lah.
Okey. bagi aku. Satu poin yang menarik saya nak buat sekarang statement daripada Gaya. Gaya mengatakan kalau dulu contohnya Muhammad Khalid ataupun Afin Syauqi, mereka adalah director yang write their own script. Dia datang dengan full compact. Maknanya maknanya dia betul-betul faham subject matter tu. Tetapi bila Gaya cakap tadi makin masa berlangsung and demand pun makin tinggi, so maknanya we're talking about numbers dan tak ramai writer-writer yang keluar dan lahir memodalkan diri diorang ni dengan skrip yang dah lengkap kan. Tapi diorang mentality commission work ni. Adakah kau bersetuju dengan benda tu? Ya, saya bersetuju. Saya dalam era tu. Saya dalam era tu. This is my boss. Kita punya previous boss. Jadi benar. Sebab apa mereka ni yang menulis skrip tu. Sampai arwah Mamat pun ada cakap dengan saya. Mok, kau tulislah skrip. Kau tulislah skrip. Tapi yalah, kita tak ada that passion ya. Kita kalau sini kita asas daripada visual. So apa yang keluar dulu visual, tapi type tak buat lagi ya, tak bikin lagi. Tapi memang benar, saya setuju dengan keadaan-keadaan tu sebab mereka tu nak kata mereka lahir dengan apa yang dekat dengan diorang. Jadi apa yang dia nak lahirkan on visual ke apa proses seterusnya adalah apa yang lahir daripada penulisan itu. Dia orang kadang-kadang treatment je, Lin. Dia orang treatment, dia orang work on that. Kan? Tetapi dia orang faham secara asasnya mungkin, saya tak pasti, structure yang ada. Walaupun dia dalam bentuk beats ataupun treatment. Okey, Gaya. Yeah. You bila you nak terbitkan you punya filem-filem sebelum ni lah kan. Apa sebenarnya yang you nak tengok dalam sebuah skrip tu? What do you apa benda yang paling penting sekali seorang writer perlu serve kepada producers ataupun directors? For me, yang number one sekali adalah compelling character. Okay. Yang I only look at the main punya journey. Kalau saya suka main characters the punya main journey. characters punya Compelling journey. So lead male, lead female. Dalam sangka lead male, lead female. Dia punya journey through the film tu, kalau kita rasa that story tu compelling, yang lain semua kita boleh fix. Tapi kalau that main story tu macam agak mendatar ke, tak very powerful, lepas tu kita ada problems lah normally kalau macam tu. So bila mungkin dia dah buat dua approach, satu yang writer ataupun director datang dengan dia punya own idea, satu lagi yang you design all whatever formula yang your big studios ataupun your company nampak, tengok the trend and the pattern yang what sells, what not dalam market, and then you commission writer to write that. Dua-dua approach ni apa dia punya pro and cons yang you lihat? Seperti mana you cakap tadi, kalau director jadi scriptwriter, dia dah tahu isi dia. So and then kalau kita cakap specifically Mamat dengan Aflin, dia memang character driven punya stories. Kan memang they write character driven punya stories. So memang daripada dulu tu benda tu bagus. Tapi yang tak bagusnya kalau you tengok karya-karya kita daripada dulu, kita structure mungkin sometimes dia akan goyang sikit. The technicality itu akan goyang sikit, tapi that comes to editing. So I give you a story. Kita kalau malam, so dulu Mamat tak suka nak tulis skrip. Dia memang tak sukalah. So tapi dulu saya dengan Astro, dia cakap no, you have to write. You kena tulis skrip. Okay? Dia bagi treatment yang 24 point besar-besar macam tu dia bagi. Lepas tu dia cakap no, you have to give a script. Okay, so finally dia bagi. Tapi kalau malam dia cakap dengan okay Gaya, tak apa. I know you akan tanya pasal skrip, I akan tulis skrip. So when he wrote the script, kita tengok, I think Mukris dengan I were part of the team. Kita suka gila lah, suka gila. Tapi when it came to editing, kita punya first edit was 3 hours. So kalau kita compare visual dengan script, a script is not supposed to be 3 hours. Betul. Kan? A script is supposed to be 90 minutes. Betul. Itulah, maybe not so much cons, tapi itulah, I suppose one of the result daripada director jadi writer. And so it's like panjang no. Mukris, sepanjang engkau mengamati skrip sebagai penerbit ataupun DP ataupun pengarah kan, apa masalah-masalah yang biasa engkau lihat bila engkau berdepan dengan skrip-skrip yang datang kat engkau ni? Dia tak bergerak lah. Dia tak bergerak. There is no movement. Tak ada dynamic. Dia tak ada dynamic. Dia gentil kat situ. Pergi mana? Dia cerita pasal telefon scene 5, scene 20 tu masih lagi pasal telefon tu. Dia tak ada mau. Itu yang paling teruk saya pernah jumpa lah. Dia tak ada movement. Dia tak ada moving. The story tak move langsung. Maksudnya dia berada kat situ je kan. Itu antara yang worst lah. Yang bagusnya sampai saya yang ada yang bagus. Saya
nak cakap pasal Abang Mazlan Manan Okey. Saya baca skrip dia, saya rasa. Saya boleh rasa, saya boleh mengalir air mata sebab cerita tu memang drama Kau mengalir air mata kalau jantan mengalir air mata Lin dahsyat mengalir air mata aku yang tengok. Maknanya sebagai pengarah kau kena ada rasa tu sebab apa you want to execute that text. Yes. Kan? Itu benda tu yang perlu ada lah. Jadi dia inspired dia penulisan yang bagus. Tolak yang quality punya words tolak ni. Penulisan yang bagus, skrip ataupun lakon layar yang dikonvertkan kepada lakon layar yang bagus adalah di mana kita dapat rasa betul ni. Okey, alright. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ni. Tapi kita saksikan VT ni tentang komen-komen di luar sana tentang kepentingan skrip ni. Ini otai ni. Kita saksikan video ni. Kembali selepas ni. Dari storyline, kita kadang-kadang ketandusan kan cerita yang bagus. Sebenarnya bagi saya adalah orang yang suka realism. Saya suka sesuatu yang raw. Contoh Wan Tu Jaga. I thought that was so raw and so real, so truthful. Saya suka the realism, not fiction, real. Yang depan mata ni banyak berlaku. Kenapa kamu tidak mahu mengambil itu? Sangat berbeza dan digarap. Garapannya bagaimana? Pendekatan yang kamu nak beri itu bagaimana? Sebagai seorang sutradara. Kalau you fikir ianya harus art, then you know that Malaysia tiada suka art kan. Mind sudah kena set now. How do I penetrate abroad? So not to win, but to create awareness that Malaysians can do this kind of movie. So saya mengharapkan itu. Mungkin I am ambitious. Yes, I am ambitious. Sebab saya tahu, saya daripada sudut Jalan Ampas ni semua, bayangkan dahulu tak ada fasiliti seperti yang wujud sekarang. Tapi kenapa mereka boleh menghasilkan karya-karya yang hebat? Storyline. That's what I said. They have a team. Macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dia ada team dia. Sudar Maji di dalam itu. Arwah Datuk Jamil Sulong di dalam tim ini. So they start brainstorming. So that's the beauty of it. Barulah tercetusnya majlis. So saya memang mengharapkan makin tinggi, level pembikinan filem kita. Dan saya rasa ianya tidak akan dapat dipenuhi bila kita mempunyai penggiat seni yang memahami bukan saja the cinematic side of it, but what is it that is needed in creating, because you create a memorable film, but of course it has to start from the storyline. So harapan saya sebegitulah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita kembali lagi bersama dengan saya, Gaya dan juga Raja Mukris dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Okey, saya nak tanya ni, both of you, korang mungkin biasa menonton filem-filem luar, definitely lah. Sama ada kita menonton di Malaysia ataupun kita pergi film festival di luar. Dan setakat observation you, Gaya dan juga Mukris, macam mana isu tentang penulisan skrip ini dari segi mutu dan juga dia orang punya inisiatif yang biasanya mereka lakukan untuk memastikan isu tentang skrip bagus tak bagus ni boleh dicapai dengan baik. Okey, soalan kejap. Tak, meaning your observation. Okay, my observation pasal negara based lain. on negara-negara luar punya kind of storytelling. Dari segi dia punya skill penulisan lakon layar dia orang. I think Malaysia ni kita nak cakap kita muda sangat compared to orang lain tu. Tak kan? Tak juga. Kita pun banyak universiti yang mengajar all this screenplay ni dah bertahun-tahun kan. Tapi macam tak keluar scriptwriter yang kemungkinan a lot of our education dekat sini dia terlalu wide. So kalau I don't know, this time Mukris boleh answer because Mukris lecturer juga. Dia dah masuk bahagian pendidikan. Tapi for me, saya rasa so far kita nampak kalau mass comm ke apa, dia touch on the subject tapi dia tak fokus on the subject. Dia tak fokus Tak fokus sangat. Dulu ada Academy Film Malaysia yang Mukris adalah seorang pelajar. And that was more like vocational, meaning it was very concentrated. Tapi bila after AFM, dia macam tak ada dah. So dia jadi macam superficial. Dia pada aku macam ni lah. Kalau saya tambah lagi apa yang tambah. Dia ekosistem pembelajaran kita ni, filem dah tak sepatutnya menumpang fakulti. Filem kena ada akademi dia. Filem kena ada universiti dia. Jadi dia punya fokus ataupun apanya lebih lagi. Betul. Orang kata dalam konteks inilah yang you cakap pasal macam mana perkembangan tu boleh terjadi kan. Mana sebab apa kita fokus. Jadi kalau dia masih lagi fakulti, dalam fakulti tu pula ada berapa lagi tu? Kalau dia. Kan.
macam New York Film Academy ke, maksud saya macam itulah. Dulu kita ada Akademi Film Malaysia, very fokus, dan dituai, sudah dituai. Macam Osman Ali, Akademi Filem Malaysia best dengan yang ASK kita kenal lah. memang Tapi saya tak produce. setuju masa tu ASK ni kan dengan AFM. Sebab AFM kena jadi Akademi Filem Malaysia. Jadi bila dimasukkan dalam tu, itu yang masalah tu. Itu saya rasa adalah proses-proses yang tak tahulah. Saya pun tak pasti. Aku secara peribadi memang sebenarnya aku macam dalam bahasa kasarnya macam muak bila tengok semua universiti hampir saja, bukan semua lah maknanya, ada banyak universiti yang menawarkan pengajian filmmaking lah, all this everything ni. Dan dari segi penulisan skrip ni banyak ni semua ada ni. Tapi after years I duduk pada muda, maknanya belajar sampai yang dah tua ni pun. Kita rasa macam apa sebab kita tak rasa kita keluarkan hero-hero terpelajar yang betul-betul boleh bagi impact dari segi penulisan. Contohnya penulisan kan tak banyak, dan saya rasa kita kena double check balik lah. Kita kena double check lah benda Kena tu. sistem tu, education tu. Maknanya dari segi filem lah, especially on film study kepada elemen-elemen dia kan. Dia memang tak ada Lin, maksudnya. Tak ada fokus on that. Tak ada fokus. Tak ada fokus. Jadi macam mana kalau ramainya macam dah jadi bisnes pula lah. Betul. Universiti dibuat apa? Universiti dibuat Education is business, tapi kita tak produce punya final output yang bagus pun. jadi sia-sia apa yang Finas buat ni pasal modal insan. Mana modal insan tu? Maknanya inilah maksudnya di sinilah. Okey. Bila kita bercakap tentang all this academy universiti ni kan, kita adalah seorang tetamu kita ni, Dr. Rusdin Subuh. Dia ni pelakon lelaki terbaik FMM 30, Wan Tu Jaga ni. Dan juga dia ni adalah seorang doktor ni. Dr. Rusdin Subuh. Boleh saya dapatkan saya. Ya. Mana tu? Oh, itu dia. Assalamualaikum, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor di mana tu, doktor? Di masjid ke? Bukan di masjid tu, nampak macam kelab tu. Saya di Ipoh, minta maaf, saya di Ipoh di luar. Agak bising sikit keadaan kat sini lah. Kudin, Rosdin, Dr. Rosdin dan Kudin. Terima kasih kerana bersama dengan kita di studio ni. Kau pun tahu kita ada Raja Mukri dan juga Gaya. Dan engkau lah, of course lah Kudin, sebagai seorang pelakon dan pelakon terbaik pula tu dalam Wan Tu Jaga, dan juga engkau terlibat secara langsung ni dalam universiti dan juga akademik ni. Mungkin engkau sudah mendengar apa yang kita discusskan seawal tadi ni. Boleh tak engkau punya bagi komen sikit tentang statement skrip kita ni hancur, tak cukup bagus? Ada yang bagus tapi sangat-sangat sedikit berbandingkan dengan industri kita yang besar yang kita nak pergi jauh ni. Tolong komen sikit, doktor. Okey, nampak tadi macam seronok pula bercakap pasal universiti tadi Okey. Saya bersetuju ada beberapa perkara pasal ketandusan penulis skrip. Dia penulis skrip yang sekarang ni yang banyaknya adalah penulis skrip yang instant. Maksudnya kalau dari sudut orang-orang yang lahir daripada universiti ni, memang diorang buat skrip tapi kurang ketandusannya penulis skrip yang membaca. Maksud saya tu nak melahirkan idea dia kena baca. Bagi saya menulis ni takkan terjadi jika tidak membaca. Membaca tu sangat penting, dan kualiti penulisan tu kerana kita membaca. Itu kekurangan penulis yang tidak suka membaca dan tidak berfikiran secara kritis. Jadi idea yang dia keluarkan tu adalah tidak matang dan tidak masak. Bagi saya macam itulah. Sebab saya bekerja sebagai pelakon, memang kita memang melihat dialog-dialog yang dikeluarkan tu mesti menyentuh manusia, menyentuh hati perasaan manusia, fikiran manusia. Tapi kalau dialog tu tidak dapat menangkap fikiran kita bila kita nak berlakon tu, itu kualiti lakonan kita pun jadi kurang bagi saya. So bekerja dengan skrip bagi saya, kalau melihat skrip yang lemah, kita memerlukan latihan ataupun memerlukan pembedahan dan memerlukan penganalisian skrip itu dengan masa yang tertentu. So mana contoh kalau macam tadi ada highlight pasal Wan Tu Jaga punya skrip,
dia lahir skrip tu yang terakhir tu dengan improvisasi antara pelakon-pelakon terhadap watak yang kita nak bawa. Jadi dialog tu keluar kerana watak tu. Bukan dialog tu keluar kerana penulis tu nak menyatakan idea dia ke, nak menyatakan isu ke, kerana watak di dalam cerita itu yang membina dialog tu. Jadi itu perlunya ada pembedahan ataupun memasakkan skrip. Bagi saya memasakkan skrip ni pentinglah dalam latihan, dalam perbincangan dengan pengarah. Jadi skrip yang tak bagus tadi tu mungkin boleh dibaguskan dengan masa yang tertentu lah. Poi. Sangat bernaslah bila seorang doktor bercakap. Din, okey, kita faham. Mungkin disiplin itu boleh berlaku di dalam senario pembikinan filem. Okey? Tetapi definitely benda tu tak berlaku dalam pembikinan drama. Pasal drama ni dia lagi rushing tak ingatnya. Dia cerita turun set pun boleh jadi skrip tak siap lagi ni. Dan soalannya adakah kebanyakan lambatkan skrip-skrip yang kita ada kat luar ni, termasuk dengan gaya dengan ni juga. Memang kerana kita memenuhi keperluan yang mendesak ni, dan juga sendiri big studio ataupun TV station sendiri meletakkan beberapa perkara atau senario yang sebenarnya maknanya dia nak cerita yang lebih mudah, tak nak fikir-fikir banyak sangat, dia just popcorn, dia just dan semua orang duplicating each other. Dia ni copycat dia ni copycat dia ni. Dia ni kata dia ni ini tengah trend. Orang kata orang tak boleh buat ni sebab ni tengah trend. Jadi sebenarnya kalau ada juga orang mengatakan yang kita punya penonton kita ni tak sophisticated, dia ni tak canggih, dia nak cerita-cerita yang mudah. Pada saya tu satu pembohongan yang sangat berdosa, kerana saya rasa penonton-penonton kita dah advance. Dia orang dah tahu menilai mana yang baik dengan mana yang tak baik. Cuma mungkin budaya pembikinan kita ni dari segi proses penulisan skrip pada awal ni lah, ekosistem lah bro. Pada awal ni kalau kita tak betulkan, saya tak rasa kita punya industri boleh pergi jauh. Kerana kita semua mungkin agree yang skrip ini adalah the soul, the nyawa, dia punya pencetus yang awal ni kan. Encik Rosnian Subuh, saya nak tanya awak, semenjak menang pelakon lelaki terbaik ni, ada tak berlakon dalam produksi yang lain ataupun memang tak buat lakonan filem dah sebab skrip semua tak bagus, tak mencapai tahap seorang pelakon terbaik? Bagi saya itu satu peluang lah. Maknanya kita kena tengok peluang juga. Yang sekarang ni ada juga drama yang saya berlakon, tapi cara bekerja dengan pengarah dan penerbit itulah. Maknanya skrip yang saya terima biasanya baru ni saya buat dengan Opi Zami, ada dengan James Lee juga. Mereka membenarkan kita bukan mengubah tapi membenarkan dialog tu sesuai dengan watak yang kita nak bawa. Jadi bagi saya proses ni bagus dengan pelakon yang berkehendak untuk membuat watak yang bagus. Tapi kalau pelakon itu sengaja nak mengambil jalan mudah, itu masalah lah. Tapi bekerja dengan pengarah, bagi saya bila saya berbincang, mereka kata sesuai dan mereka memberikan makna-makna dialog ataupun subtext dialog tu, bagi saya itu perkara yang perlu dalam proses pembikinan. So dalam macam dengan saya buat dengan James Lee, buat cerita pasal cerita hantu tu, saya rasa dengan dia membenarkan dialog mentera, saya jadi bomoh. Jadi mentera-mentera tu dibenarkan, bagi saya memberikan idea terhadap karakter dan dialog bomoh tu. Jadi saya lebih mudah bekerja begitu dan meletakkan sepenuhnya komitmen untuk membuat watak itu yang terbaik bagi saya lah. Itu proses yang sangat berguna dan perlu dibuat oleh pelakon bekerjasama dengan pengarah. Doktor, saya nak tanya doktor sikit sebab doktor ni tak lama dia akan beredar dan juga mengajar tu dekat surau ke kat mana-mana tu. Din, nak komen sikit Din. Kalau kau boleh tambah sikit dari segi tentang level dan kualiti tahap pendidikan dan pembelajaran penulisan kreatif dan skrip di universiti-universiti. Kau rasa kita perlu double check? Kau rasa kaedah ni perlu diperbaiki ataupun kau mungkin boleh bersetuju dengan apa yang bakal doktor kita cakap, Raja Mukira sedia, tentang perlunya ada satu institusi yang memfokuskan tentang filmmaking, script writing, screenplay and everything. Din.
Itu sangat perlu tu bagi pihak kerajaan lah. Tapi dalam universiti sebenarnya jangan salah anggap universiti ni sebenarnya yang membangunkan universiti itu adalah orang-orang dalam universiti itu, terutamanya pensyarah. Bagi saya kualiti pensyarah tu yang penting bila dia membangunkan modul-modul di dalam universiti itu. Dan kaedah dia mengajar tu. Kita sebenarnya ada visiting lecturer, kita ada orang-orang karyan-karyan yang perlu kita panggil untuk bersama-sama membangunkan di dalam silibus universiti itu. Jadi ini yang tak terjadi kerana pensyarah-pensyarah ni duduk dalam kepompong fakulti dia untuk jaga dia orang punya seat, jaga dia orang punya credibility untuk dihormati oleh student-student. Kan? Betul. Inggeris. Nak tambah sikit Inggeris. Betul. Kau dah banyak mengajar sekarang ni. Betul. Sebab apa kadang-kadang modul tu ada yang tidak ngam dengan keadaan dan ekosistem sekarang ataupun dunia perfilman. Ya. Dalam Malaysia ataupun baik sekali sinema dalam dunia lah, sinema dunia, world cinema lah. Benda-benda macam tu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tak tahulah sama ada sedar atau tak sedar lah. Tetapi saya nampak, saya pernah juga mengajar degree student thinking process lagi. Thinking process tu tak ada. Maknanya nak membuat skrip ke apa benda. Maknanya yang saya petik doktor cakap tadi, kau kena banyak membaca. Betul. Melihat, semualah. Semua benda ni kena ada sebagai penulis. Jadi, tetapi cara berfikir tu, itu sepatutnya kena ada dan diterapkan bagaimana the thinking process untuk menjadikan sesuatu karya, sesuatu teks tu. Gaya, nak tambah lagi Gaya? Yang saya boleh tambah, I think exactly Mukhlis semua cakap is the correct thing lah. Pada kita, bila kita jumpa students yang datang, they're not slightly lah, sangat immature. Tapi recently kita dapat satu student daripada UM and dia punya internship adalah 9 bulan. Itulah first time kita dapat intern untuk 9 bulan di mana dia boleh nampak the whole process. Daripada start to finish. Normally dia masuk 2 bulan ke apa, dia tak belajar apa. And then people akan menggunakan dia sebagai, sorry to say, tapi macam balaci lah. Macam buat, benda-benda yang tak penting. Office work ke, admin work ke, I don't know. Tapi this boy, dia dapat tengok the whole process and dia cakap dengan saya that basically this is the first time dia dapat buka mata dia kepada the whole industry dengan how to make. This is the same thing lah, Hysteria. So Hysteria lah itu yang cerita James Lee. So dia dapat tengok the whole thing. So in that dia belajar banyak. So that practical experience I rasa is very important. Okey, Dr. Rosmi Subuh, soalan akhir sebelum kita lepaskan Dr. Rosdin. Cikgu Din, aku doktor, Cikgu Din, Haji, macam-macam ni. Macam-macam topi dia ni. Kalau kita dulu Kudin. Din, ini mungkin maknanya kita punya peringatan ataupun kita punya postcard yang kau nak hantarkan kepada semua penulis-penulis skrip ataupun screenplay writer kat luar sana. Apakah sebenarnya yang dicari oleh seorang pelakon? Di mata seorang pelakon, bila dia berdepan dengan naskah tu, sama ada menarik atau tak menarik, sebenarnya macam mana seorang pelakon memandang naskah tu? Apa yang dicari? Apa yang boleh menggoda seorang pelakon itu? Serius pelakon lah. Ataupun pelakon terbaik macam kau ni. Alamak. Okey. Sebelum saya jawab, Lin, saya beberapa hari lepas ada tengok cerita yang menang daripada Majid Majidi, menang banyak award Sun Children, right? Kita nampak dia punya idea, kita nampak sensitivity dia terhadap isu-isu, sensitivity dia terhadap masyarakat. Jadi skrip ni adalah memang cermin kepada masyarakat, memang cermin kepada isu di dalam masyarakat supaya kita boleh belajar. Jadi bagi saya, moral tak boleh nak lari. Kalau saya melihat satu cerita, saya pasti melihat moral dia. Mesti melihat moral. Tapi bagi seorang pelakon, dia melihat selepas itu barulah melihat watak tu. Watak dan perwatakan. So, kalau kita dikatakan watak sampingan, kita tahu kita hanya beberapa scene saja. Tapi kalau kita watak yang bulat, maknanya kita mesti ada penghujung, awal dengan penghujung dia tu. Jadi bagi saya, bila pelakon, dia mesti melihat dia punya kronologi, perkembangan perwatakan dia daripada awal sampai habis, dan dia mesti berbentuk bulat dan dia complete sebagai satu karakter.
Jadi bila kita ada dialog-dialog tu sensitivity dialog itu terhadap watak dan perwatakan tu, bagi saya itu mencabar. Mencabar untuk kita masuk di dalam watak tu. Kalau kita tak dapat rasa macam ini senang je ni masuk watak tu, alah 2 hari je boleh. Maknanya kita on set pun kita dah boleh. Jadi benda tu tak mencabar dan dan pengarah pun tak memberi cabaran sesuatu benda yang baru untuk dipikirkan oleh pelakon tu. Jadi bila pelakon tu rasa diri dia terlalu dekat, jadi maknanya benda tu dia akan bawa diri dia dan dia tak create satu karakter yang menarik. Itu sama ada datang daripada pelakon, datang daripada produksi ataupun datang daripada pengarah. Jadi bagi saya, kalau saya bekerja dengan pengarah yang okey, nampak saya dah boleh buat dah apa semua, dia biarkan, itu terlalu, nanti watak saya terlalu cetek. Tapi apabila dia beri satu cabaran-cabaran dan tak senang duduk seorang pelakon tu, bila dia tak senang duduk, dia akan create, dia akan cipta, dia akan buat, so dia akan memberi satu kualiti yang berbeza. Itu mungkin dapat menimbulkan sesuatu yang baik di dalam karya dia dan filem tu sendiri. Bagi saya itu sangat penting bagi kerja-kerja seorang pelakon lah, insyaAllah. Okey, Kudin nak tanya, engkau pernah ke berlakon di bawah tangan Raja Muklis, bawah pengarahan dia? Ya, Muklis janji dengan saya dulu lama dah, saya pernah janji dia. Dia banyak janji. Dia banyak janji dengan kawan-kawan, dia banyak janji. Dia banyak janji. Lepas tu dia mungkin lupa lah sebab dia banyak buat kerja kan. Okey, Kudin, engkau pernah berlakon terlibat dalam apa-apa produksi Infinitas ataupun di bawah penerbit Gaya? Pernah? Ini Hysteria? Hysteria Bila, yang James? Bila? Histeria. Oh, sekarang ni? Sekarang. Yang sekarang ni tengah. Okey. Tak, kalau tak pernah, aku nak engkau depan-depan kau minta je terus. Awak kau ke bawah tak? Saya memang nak minta dengan Raja Muklis sebab Raja Muklis bila berbincang dulu, kita dah berkawan lama tapi mungkin tak selalu jumpa. Kerana idea dan filosofi terhadap sesuatu garapan dia tu, itu penting bagi saya. Maknanya Raja Muklis ada filosofi di sebalik apa yang dia buat. Jadi itu yang mendorong supaya kita bermotivasi untuk buat kerja-kerja yang baik lah bagi saya. Sebab tu saya nak bekerja dengan Raja Muklis, tapi dia tak open kan. Yalah. Tak apa. Okey. Dr. Rosdian Subuh, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama dengan Spotlight. Saya wish awak good luck dan kita memang nak saksikan lagi Rosdian Subuh di layar lebar. Okey, Glenn? InsyaAllah. Jangan sibuk mengajar, menipu anak-anak murid. Okey? Berkarya juga kat luar tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan, kita akan kembali terus lagi bersama dengan saya, Raja Muklis dan juga Gaya untuk membincangkan tentang persoalan penting di dalam ekosistem industri kreatif kita ni, TV dan juga filem. Masalah skrip kita ni. Tak berapa nak bagus-bagus sangat. Saksikan BT ni kembali selepas ni. Have you found anything useful? I found his passport. Only one entry. Baru-baru ini, filem The Garden of Evening Mist telah memenangi cerita asal terbaik di Festival Filem Malaysia 31. Filem yang menampilkan pelakon Hiroshi Abe dan Shinji Lee selaku teraju utama merupakan sebuah naskah yang mempunyai rekaan produksi yang baik. Diadaptasi dari novel oleh Tan Tuan Eng, ia mengisahkan tentang bagaimana kebencian yang melampau ada kalanya boleh bertukar menjadi sebaliknya. Anjo, watching us work like this for you. Outer world, always there. Berlatar belakangkan sejarah tanah Melayu pada Perang Dunia Kedua, kisah dipaparkan adalah cinta menyayat hati antara watak Teo Yung Ling yang bertemu Nakamuro Aritomo. Teo Yung Ling yang menjadi mangsa kekejaman tentera Jepun malah lebih teruk kebenciannya terhadap Jepun kerana adik kandungnya menjadi mangsa perkosaan dan dibunuh tentera dari negara matahari terbit itu. Namun kebencian Yung Ling itu akhirnya menjadi cinta terhadap seorang lelaki yang pernah menjadi tukang kebun untuk Maharaja Jepun. Yung Ling yang satu ketika sangat membenci Jepun telah jatuh cinta terhadap Aritomo. Else to make sense of how things ended between me and Aritomo. Kita kembali
di dalam Spotlight. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di sini. Saya nak tanyakan satu soalan kepada Raja Mukhlis. Apa masalah kau dengan Rosdin Subuh? Dia tu pelakon terbaik. Kau dah janji dengan dia tapi kau tak bagi-bagi dia. Lama punya cerita. Masa bujang, Lin. Dekat Bukit Antara masa tu. Masa tu tengah. Ini 20 tahun dah ni. 20 tahun nak cerita. Tapi yalah, aku faham lah tu kan. Tapi hutang lama dia makin lama makin berdarah tu. Okey. Kau kena. Aku rasa tapi best bukanlah match kita sebab, dah ready dah ni. bukan sebab dia kalau berlakon dengan aku sekalipun, Lin, untuk kerana dia pernah menang award. Sebab bakat dia. Ya, betul. Bakat dia memang. Dan kalau kau dengar apa yang dia cakap tadi tu, dia pun nak bekerja dengan kau sebab dia nampak kau punya filosofi, kau punya type of working kau ni, kau punya disiplin ni. Jadi satu Malaysia dah tahu ni kau hutang dengan Kudin ni. Dengan aku tak payah cakap lah. Dengan Aib, tak payah cakap lah. Memang banyak lah tu. Allahu Akbar. Okey, Gaya, I nak tanya you, Gaya. Sebagai maknanya, do you kategorikan Infinitas as a big studio ke ataupun independent producer lagi? Independent lah. Kita Independent lah. employee 10 je. Okey. Right. Okey, I nak tanya you sepanjang you punya pembikinan, pengalaman you sebagai producer, bila you dapat satu idea ataupun somebody pitch to you or even datanglah satu naskah berbentuk skrip ataupun deck ataupun whatever benda kan. How long you mengambil masa untuk you betul-betul rasa yang the script is ready untuk the whole team join and take the pre-production? Okay, kita sebagai penerbit, kita tak banyak duit. So that's the big problem. So kita bayar tu X amount of money. So kita selalu harap dia akan jadi 4 bulan. Tapi dia tak pernah 4 bulan. So Itu minimum atau 4 bulan tu? Itu minimum 4 bulan. Tapi tak pernah 4 bulan. So kita 6 bulan. So 13 draft, 14 draft, banyak draft. So tapi duit kita, it's macam tak cukup lah, untuk nak bayar for so many months. So kita punya initial thought mesti macam okay lah, 4 months. 4 months boleh. So meaning you punya approach maknanya bukan you set satu amount and then you bagi staggered payment. You maknanya you retain her. Bagi return fee bulanan kan? Tak. So kita memang akan bagi satu lump sum. Okay. Tapi satu lump sum tu supposedly cukup untuk berapa bulan kan. So tapi yalah, no matter what, dia akan dilanjutkan because it's draft after draft after draft. Tapi, sorry, I just want to add, just now bila kita cakap pasal actors, so even macam Mira Mustafa to me is a good writer. Yeah. A good script writer. So dia buat Sangka, tapi Mira pun cakap dengan saya, right in the beginning, dia cakap, oh Gaya, saya tak boleh nak tulis as a bad guy. Untuk watak Adam, she's a woman and she's a nice woman. So nak tulis all the dialogue yang macam mencarut apa semua, she just can't do it. So dia dah macam, oh my God, how am I going to do it? Apa semua. So kita cakap, okay tak apa, don't worry. You just guide. Apa yang dia punya guide dalam skrip tu. Information. Nanti the actors will do it. So memang kita kena involve the actors juga. At a certain point, the actors akan datang untuk nak flavor the script. So that takes time juga. Gaya dan juga Mukhlis, saya nak tanya awak ni. Saya merasakan begini, saya punya point of view. Kita punya professional fee ataupun bayaran kepada seorang penulis. I cakap tentang feature films. Feature film punya rate lah. Dengan dia punya disiplin, workload, dengan time duration, how they need to survive, dengan payment dia, you rasa berbaloi ke tak berbaloi? Rate bayaran tu okay ke tak okay? So this is the topic yang I rasa macam worth to talk about lah. So kita, kalau you nak bayar nowadays, I think a scriptwriter for film dalam 30 to 45. 30 to 45. Yes, okay, 30 to 45 depending on siapa. Okay. Untuk the really good scriptwriters, mungkin dia akan rasa macam a bit not worth it. Tapi there's very few very good scriptwriters yang akan bagi kita naskah yang saya rasa dah cukup lah, dia punya structure, flavor, creativity apa semua lah. So then bila you come to the ones yang tak deserve it, meaning the quality tu memerlukan producer masuk campur, director masuk campur, actors masuk campur, we are all doing it together. So dia bukan kerja seorang. Dia bekerja berkumpulan dengan kita. So that one also kita rasa macam, why don't you pay us? Kita pun perlu some payment because we work very hard on helping that process. So there's two levels I suppose of script writers kan. Kita tak cakap tak bagus, kita cakap less mature. Ada yang mature writers, ada yang tak mature. So kalau tak mature, maybe they can earn 25 to 35, I guess. Something like that. Raja Mukhlis, berbalik pada soal tu. Worth it ke tak worth it? Payment, kadar bayaran kepada penulis ni kan, penulis skrip ni kan. Di mata penerbit.
macam kau dan juga kau mengarah. Kau tahu gaji penerbit roughly macam mana, and then pengarah berapa, sinematografer berapa, and then script writer ni. Kau rasa macam mana? Maknanya filem Filem. Kita cakap filem punya skill. Kalau filem ni maksudnya saya akan bekerja dengan penulis yang selalu saya bekerja. Tetapi macam Cik Gaya cakap, ada penulis ni yang kalau kita perlukan input ataupun plotting yang punya adrenalin dia apa semua, mungkin dia perempuan dia tak dapat bagi. Samalah kes dengan saya ni. Okey, apa yang perlunya adalah bila saya bercakap dengan diorang, saya tanya dulu berapa yang kau nak. Tapi skrip ni kena sampai siap. Dan timeline-nya ada. Jadi kita sebagai penerbit, sebelum kita ajar dia orang, kita kena ajar diri sendiri dululah untuk lebih disiplin. Maksudnya macam tu. Kalau timeline-nya 6 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan lah. Tapi selalunya lebih kurang macam tu lah, 6 bulan lah. Sebab apa? From idea to development of the script, final draft. Ya, betul. Yelah kan, skrip yang bukan nak kata bagus, skrip tu punya proses untuk rewrite. Kadang-kadang sampai dekat set pun kita rewrite. Tanpa ada ni. And then sebagai untuk support saya adalah kalau filem kita ada script supervisor lah. Itu di mana pentingnya nanti adakah kadang-kadang kita tak boleh shot sendiri lah. Kadang-kadang kan kita tak okey ni kan. Dia benda-benda macam tu kan. So kita perlu adalah script supervisor atau sebagainya. Tetapi kita kena ada timeline kita. Dan kita bekerja dalam timeline tersebut. Jadi kalau nak cakap worth it ke tak worth it, saya tak boleh jawab. Tapi script writer tu yang minta RM10, kita bagilah RM10. Okey. Macam tu lah. Sebab apa, dalam Malaysia ni memang tak ada lah daripada teknikalnya ke daripada pengarah mana ada. Yang standard dia tak ada. Standard tak ada lagi. Dia ikut pedang. Ya, betul lah. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita. Spotlight tanpa prejudis kembali selepas ini. Okey, kini kita kembali masih lagi bercakap tentang masalah disiplin penulisan kita yang masih lagi mundur compare tu dengan yang lain-lain. Kita dah melihat menonton banyak karya-karya di luar sana dalam bentuk festival ataupun kat Netflix ke kat OTT mana-mana pun kita terasa yang banyak benda-benda yang engaging dari segi presentation, storyline, karakter dan semua, dan kita mengharapkan Malaysia juga mampu mematangkan diri dia daripada aspek penulisan ni kan. Raja Mukhlis, saya nak tanya awak sebagai seorang DP dan juga seorang pengarah. Setakat mana yang seorang pengarah ataupun pengarah fotografi boleh menyelamatkan, pada kadar mana sebuah naskah screenplay tu? Okey. Dia macam ni Alin Sebenarnya sesuatu skrip yang bagus ni mesti datang daripada penerbit yang bagus. Penerbit yang bagus. Penerbit ni yang nak buat cerita. Penerbit ni mesti cari scriptwriter yang bagus daripada idea dia ataupun dia pergi cari idea kan. Dia mesti. Jadi bila dia bagus, dia nak yang bagus, dan semestinya director tu bagus. Semua orang tu dia nak bagus. Okey, daripada point of view pengarah, kalau nak untuk membantu skrip tu, mestilah saya dah, maksudnya saya pengarah sudah macam ni lah dengan penerbit tu. Dan setiap ataupun apa-apa saja argument harus ada secara kolektif dan juga akhirnya dia menuju kepada okeylah kita yang ini. Sebab proses tu berlaku Cik Gaya, daripada dulu lagi proses ni berlaku. Proses ni sangat ni. Daripada pengarah fotografi adalah mission dan vision pengarah tu tadi. Sebab apa? Misi dan visi pengarah ke atas teks itu sekaligus akan sampai ke pengarah fotografi untuk execute all the things lah, especially on pengarahan fotografi. Itu dia punya ni. Gaya, I pick up Raja Mukhlis. Okay. The top one yang dictate, the first call, penerbit. Penerbit yang menentukan the right story, the right project for the right script writers kan. Comment on that. Saya setuju lah. Basically, okay, sekarang ni kita nampak without emotion Without emotion, penerbit lah yang akan cari duit. So penerbit lah akan cari duit untuk nak buat that karya, untuk nak distribute that karya, untuk dapatkan duit balik. Ataupun let's say even indie, doesn't matter. Penerbit tu nak dapatkan this movie untuk nak pergi festival. Ataupun untuk dapatkan whatever, doesn't matter. Whichever way. Penerbit tu is the captain. And dia akan lead. So kita akan pilih, okay, let's say kalau I pilih Raja Mukhlis is because I tahu, okay, Raja Mukhlis untuk this karya sesuai. Okay.
So then I speak to him. Bila dia dengan saya setuju, kita boleh get along, kita borak, cakap, oh, his vision dengan mission sama dengan saya, then only I hire him. Then only both of us akan hire the rest of the team. Meaning dia akan cakap, oh kenapa kita pakai DOP ni lah, kita pakai art director ni lah. Sebab kita tahu these people akan complete. Dia dah akar, dah jaga dah. Dia akan complete kita punya vision. So betul lah. So for me, it's true. Tapi penerbit adalah the most hated person because kita lah yang bayar orang. Kita lah yang jaga budget. Kita yang akan cakap dengan orang, oh, stop macam tu. That's our job. Tapi at the end of the day, kalau director dengan producer get along, normally karya yang dibuat akan jadi bagus. For me lah. Okay, guys, I nak tanya you punya observation. Bagi I 3 pendek-pendek point. Apa biasanya masalah yang dihadapi oleh seorang penulis? Penulis punya problem ni apa? Yang you punya observation, basically. Experience. Less experience. Life experience, not experience writing. Okay, Life experience. Life experience. Dialogue. Second act. Second act. Yes. That is always the problem Always yang you the punya problem, observation. yes. Okay, Muglis, kau punya masalah? Paling ni bahasa lah. Bahasa, dari segi bahasa and then plotting. plotting. Maknanya yang saya cakap tadi itu, dia tidak bergerak. Ada sometimes dalam satu masa tu dia tak bergerak, dia kat situ je dah pergi. And then that akan contribute to that second act. Akan contribute to that. Lepas tu rasa diri dia lah terhadap genre yang dia tulis ni. Adakah ini adalah maknanya bukan semua orang boleh menulis genre yang apa macam tu Jadi okey, alright tuan-tuan dan puan, kita sudah berada di hujung rancangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Raja Mukris dan juga Gaya. Of course dalam discussion ni kita tak boleh nak solvekan apa-apa masalah, tapi sekurang-kurangnya writer-writer di sana dan juga mungkin penonton-penonton di luar sana, penonton biasa, umum, public, korang kena faham bahawa kita mengambil benda ni sangat serius. Kita sedar tentang kita mempunyai challenges yang pelbagai untuk menghasilkan karya yang bagus, dan directly kepada writer-writer yang di luar sana, anda sewajarnya mematangkan diri anda, menimba pengalaman kemanusiaan anda sebagai manusia, more observe, read a lot and try to, macam Gaya katakan tadi, your structure, your technique kena solid. Sebab itu basically you punya foundation kan. Dan selebihnya adalah anda punya subject matter and creativity anda, macam mana anda ingin menghidangkan anda punya persembahan dalam konteks bacaan yang boleh menggembirakan, melonjakkan excitement kepada director dan juga producers. Dan macam Gaya katakan tadi, saya sangat bersetuju tentang mungkin dah jadi budaya yang tak berapa sihat apabila writer mempunyai modal yang kecil saja, dia just keluar dengan dia punya treatment ataupun one pager, just log line. I think kalau you are a serious writer, korang boleh ambil masa sebanyak yang boleh untuk just prep paling tidak pun beberapa draft yang solid, complete script, dan anda bawalah kepada the right person macam Raja Mukris dan juga Gayatri ni. Dan juga even TV stations pun saya rasa dia akan welcome. Dan I wish you all a good luck, dan saya mendoakan yang baik-baik saja untuk anda semua. Writers, keep on working sebab we are going somewhere, insyaAllah. We are in the midst of creating kita punya own impact. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Raja Mukris, Gayatri. I wish you very good luck guys. Jumpa lagi Spotlight tanpa prejudis minggu depan pada waktu yang sama. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku tak faham macam manalah boleh jadi sampai bunuh-membunuh, bro. Anas! Bro, aku tak nak get involved. Sebaiknya awak lupakan pasal Shima. Trust is like a piece of paper. Once crumpled, it cannot be perfected. Encik Adam Mahfuz. Where's the key?